Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menyambung pengajian pada hari ini insya-Allah taala dalam kitab Umdatus Salik, dan kita masih berada di dalam bab iaitu bab zakat. Dan pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan berkenaan dengan zakat emas dan perak, dan akhir sekali kita membicarakan berkenaan dengan zakat bagi barang kemas. Maka kita mengatakan tidak diwajibkan zakat bagi barang kemas, melainkan kalau sekiranya ia berlebihan daripada adat wanita yang berada dalam suatu tempat. Tapi kalau sekiranya seorang itu membeli emas, ini kadar yang biasa yang dipakai oleh wanita-wanita di tempat tersebut, maka tidak diwajibkan zakat bagi barang kemas. Tapi selain daripada barang kemas, kalau berkenaan dengan emas, begitu juga wang kertas ini yang kita menggunakan, ia balik ini kepada harga emas ya. Maka dibalik ini kepada 1 gram ini berapa dolar Singapura, maka nisab ini bagi emas dia adalah 85 gram. Jadi lain negeri lain yakni nisab mereka disebabkan yakni mata wang ini yang berbeza. Maka di Singapura ini kita kali harga emas ini ikutkan ini kepada gram ini kepada 85, itu kita akan mendapatkan nisab bagi wang kita. Dan harga emas ini disebabkan ia berubah daripada satu masa ke semasa yang lain. Itu sebab kita lihat ini perubahan ini yang ada pada nisab. Jadi hari ini mungkin nisab ada sedemikian, besok ini mungkin nisabnya lain. Ini semua disebabkan harga emas ya. Harga emas ini berbeza. Kadang-kadang harga emas ini naik, kadang-kadang harga emas turun ini dan sebagainya. Jadi hari ini insya-Allah kita akan masuk ini kepada zakat perniagaan, yang mana penulis ini mengatakan babu zakatil arud. Bab ini zakat ini bagi arud. Al-arud ini dia adalah barangan bagi perniagaan. Yang ini misalan kalau sekiranya kita jual baju misalan, baju ini dikirakan sebagai arud tijarah. Dia adalah barangan bagi ini perniagaan. Jadi di dalam Islam, apabila seseorang itu yang ini berniaga, dia mesti ada ini sesuatu yang dia menjualnya, betul ke tidak? Maka ini dikirakan sebagai arud. Jadi ada zakat yang khusus ini bagi perniagaan. Jadi zakat simpanan, ini adalah zakat emas dan perak, yang mana seperti mana kita mengatakan, dan selepas itu kita zakat perniagaan. Jadi jangan kita keliru di sini. Mungkin saya nak terangkan sikit ini perkara ini sebab saya lihat ini ada beberapa jamaah dia keliru tentang beberapa istilah. Kita zaman sekarang misalan kita menggunakan istilah zakat simpanan. Kita harus faham ini apa yang dimaksud ini zakat simpanan. Dia sebenarnya lebih afdal bagi saya wallahu alam kita tidak menggunakan istilah ini zakat simpanan, sebab dia kadang-kala boleh membawa kepada kekeliruan. Ada orang ini dia menyangkakan zakat simpanan adalah apa yang dia simpan, adalah apa yang dia simpan. Makna ini tidak salah, cuma apa yang kita faham adalah zakat kalau sekiranya ia berbentuk wang, ia balik kepada zakat emas ataupun zakat perak, maka dia balik kepada nisab, dan dia balik kepada haul. Begitu juga berkenaan dengan zakat tanaman. Zakat tanaman dia berbeza dengan zakat emas dan perak. Dan tetapi dia juga simpanan seseorang ataupun harta seseorang. Nampak tak? Jadi kita harus membezakan zakat dalam segi wang, iaitu balik kepada emas dan perak, dan zakat bagi tanaman sebagai misal, dan zakat bagi perniagaan. Jadi kalau sekiranya seseorang itu misalan dia ada duit, dia ada wang dan dia ada perniagaan, maka di sini adalah dua jenis zakat yang berbeza. Dua jenis zakat yang berbeza. Maka sekarang kita akan bicarakan tentang zakat, apakah yang dimaksudkan dengan zakat perniagaan, dan penulis ada memberikan misal. Maka beliau memulakan dengan mengatakan idza malaka 'ardan haulan wa kana qimatuhu fi akhiril hauli nisaban lazimathu zakatuhu. Ini adalah perkara yang pertama sekali, insya-Allah kita akan bahaskan perkara ini. Walaupun jumlah ini pendek, tetapi dia adalah sangat penting sekali untuk kita memahaminya. Penulis memulakan dengan apabila seseorang itu memiliki sesuatu barangan, yang mana dia niat untuk melakukan perniagaan dengan barangan tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan ard di sini. Ard yakni dia adalah mufrad, jamak ni adalah urud.
iaitu barangan yang nak dilakukan perniagaan baginya. Yakni misalnya adalah, misal kita ambil misal yang mudah ya. Yakni satu orang ini misalan dia beli handphone. Dia beli handphone dan dia nak jual handphone. Dia nak jual handphone. Misalan ini dia ada kedai handphone. Jadi dia beli yakni handphone yakni mungkin yakni 100 200 handphone ini sebagai misal. Dia membelinya dengan harga cost price. Jadi dengan harga cost price. Maka apabila dia membelinya, maka dia telah memilikinya. Betul ke tidak? Apabila dia membelinya, dia telah memilikinya. Dan dia memilikinya dengan niat perniagaan. Maka di sini bermula haul. Di sini yakni bermula haul. Jadi sebagai misal, dia membeli handphone misalnya. Dia membeli handphone ini 100 handphone yakni pada 1 Muharram. Pada 1 Muharram. Yakni tahun ini sebagai misal. Dan dia niat perniagaan. Maka bila yakni haulnya bermula pada 1 Muharram. Sebab ini sekarang ini dia beli barangan dan dia niat perniagaan. Beza kalau sekiranya dia membeli barangan tapi tak niat perniagaan. Dia beli barangan untuk nak berikan hadiah kepada orang semua. Misalan dia beli 100 handphone dan dia nak memberikan pada tiap-tiap anak yatim, ini misalan 1 handphone. Sebagai misal. Ini tidak ada zakat. Ini kita tidak mengatakan perniagaan. Nampak tak? Maka ini setakat jual beli dan selepas itu yakni dia memilikinya. Ataupun satu orang yakni misalan yakni dia beli yakni 100 handphone, dia mengatakan saya nak simpan kat rumah. Apa maksudnya? Yakni maksudnya dia tidak niat berniaga. Afwan ni sekejap. Dia tidak niat berniaga. Ada zakat ke tidak ada zakat? Tidak ada zakat ya. Tidak ada zakat. Jadi apa yang penting di sini kita harus faham, pertama sekali adalah dia memiliki barangan tersebut. Bila dia memilikinya dan dia niat perniagaan. Taib, apa yang akan jadi? Di sini penulis ini mengatakan, kalau sekiranya dia niat ini sedemikian, dia memilikinya dan dia niat ini perniagaan, dan setelah sampai satu haul ini, di sini dia mengatakan di sini, idza malaka 'ardan haulan, dan setelah yang ini berlalu satu haul. Ini maksudnya tadi kita memberikan misal yang ini Muharram, tahun yang ini Muharram ini yang tahun depan. Lagi satu perkara yang saya ingin ingatkan para jemaah sekalian, bila kita membicarakan tentang haul, kita membicarakan tentang kalender Islam ya, bukan yakni jangan sekali-kali kita menggunakan kalender yakni solar kita. Ramai jemaah kita misalan ni, kalau kita menanyakan misalan bilakah haul awak bermula? Haul saya mula pada Januari tahun 2000 misalan. Yani ini masalah ini. Januari ini tahun yang ini 2000. Haul ini dia kait mengait ini dengan kalender Islam. Jadi kita nak trace balik Januari ini tahun yang ini 2000, tahun 2000, yakni tahun bulan berapa dalam bulan Islam. Daripada situ kita dapat tahu ini haulnya. Jadi supaya kita tidak berlaku percanggahan ini di sini. Jadi kita sentiasa balik kepada kalender Islam. Jadi tiap-tiap orang Islam mesti faham ini masalah ini. Jadi itu sebab saya menggunakan misal Muharram. Saya tidak menggunakan Januari. Sebab ada perbezaan di antara bulan kalender solar dengan kalender lunar. Cuba bayangkan kalau dia membicarakan tahun 2000, Januari ini tahun 2000, maka sudah yakni bertukar apa kita mengatakan yakni haulnya. Sebab kita mengambil iktibar kalender Islam ini di sini. Hukum ahkam kesemuanya bersangkut paut dengan kalender Islam. Bukan ini kalender Gregorian kita yang kita menggunakannya. Jadi ini juga perkara yang kita harus berwaspada. Wa idza malaka 'ardan haulan wa kana qimatuhu fi akhiril haul. Selepas itu penulis mengatakan akhir haul. Zakat perniagaan ini dia berbeza ya. Kita lihat ini kepada akhir haul. Kita tidak lihat ini kepada permulaan haul. Permulaan haul hatta kalau dia tak sampai kepada nisab, kita tidak ada mengambil iktibar. Tetap ini haulnya bermula. Apabila dia sampai kepada akhir haul, kalau dia sampai kepada nisab, yakni misalan kita memberikan misal ini dia beli 100 handphone. 100 handphone. Satu handphone $100 sebagai misal. 100 handphone $10,000. $10,000 tentu sekali ini sampai kepada nisab. Ini cost price. Lepas itu ini dia jual ini handphone ini misalan dia dapat jual 50 handphone misalan, dan tiap-tiap handphone dia dapat keuntungan misalan sekian-sekian ini keuntungan. Maka tak semua handphone dia dapat dijual ini pada akhir haul. Jadi bagaimana dia nak mengeluarkan zakatnya?
maka dia mengeluarkan jumlah yang dia telah menjualnya dan keuntungannya, dan juga jumlah handphone yang belum lagi dijual. Sekarang yang ini dia telah jual yang ini 50 handphone dan dia belum lagi jual 50 handphone. Jadi 50 handphone tadi cost price ni berapa? Tiap-tiap handphone ada $100. Jadi kita mengambil yang ini tiap-tiap handphone $100, kita kali yang ini 50. Jadi kita dapat 5,000. Jadi 5,000 ni yang belum jual. Yang dah jual juga $5,000 cost price. Lepas itu dia ada keuntungannya. Keuntungannya letaklah misalnya yang ini $5,000. Jadi semua sekali berapa? 15,000. Maka dia mengeluarkan zakat bagi 15,000. Yakni cost price dan juga dengan keuntungan. Termasuk handphone yang belum lagi dijual. Kita mengambil cost price ni. Jadi dia telah menjual 50 handphone, dia belum lagi jual 50 handphone. Jadi dia mengeluarkan zakat bagi kesemua yakni handphone yang belum dijual dan juga yang telah dijual termasuk keuntungannya. Jadi semua sekali 15,000, maka dia mengeluarkan 2.5% daripada 15,000. Ini adalah ringkas yang dibagi zakat perniagaan. Jadi saya harap dengan misal ini insya-Allah yang ni dia memberikan kepada kita yang ni kefahaman yang baik dalam yang ni perkara ini. Jadi lagi sekali saya ingin mengingatkan zakat ini yang dikenali sebagai zakat simpanan, zakat perniagaan dan zakat perniagaan. Kalau sekiranya kita satu orang ini dia berniaga handphone, selepas itu dia ada duit, misalnya dia simpan duit misalnya kat bank ke ataupun kat bawah dekat rumah ni dan sebagainya. Maka dia kena mengambil iktibar berapa banyak duit yang dia ada. Yang ni misalnya duitnya misalnya cash ya, duit cashnya yang dia ada misalnya yang dia simpan, kita tak ambil kira sama ada apa jenis bank. Ada orang mengatakan saya ada 2 akaun, saya ada 3 akaun. Kita tidak mengambil iktibar sama ada dia ada 2 akaun ke ada 10 akaun. Yang penting adalah dia mesti mengetahui berapa banyak duit dia ada. Berapa banyak duit dia ada. Akaun yang ni sama ada dia ada 2 akaun atau 10 akaun, akaun itu adalah miliknya. Betul ke tidak? Duit itu adalah miliknya. Maka sekarang kita mengatakan semua akaun ini akaun ini berapa yang ini jumlahnya. Berapa yang ini jumlahnya. Misalnya ini dia mengatakan saya duit yang ini misalnya saya ada 10,000 sebagai misal ya. Ini saya memberikan misal ini untuk supaya mudah kita faham ya. Jadi saya menggunakan jumlah yang ini yang senang kira ya. Dia mengatakan dia ada $10,000 misalnya. $10,000 duit cash. Taib duit yang ini simpanan ini bila haulnya? Ini haul yang ini berbeza, betul ke tidak? Haul yang berbeza. Yang ini dia mengatakan saya semenjak tahun 2000 yang ini misalnya saya simpan duit dan duit saya sentiasa lebih daripada nisab. Khalas. Tahun 2000 itu berapa nisab, bila haulnya? Itu sebab ini kita harus menggunakan kalender Islam ini supaya kita melepaskan diri kita daripada masalah. Kalau misalnya ini dia mengatakan yakni pada bulan Syawal. Yakni pada bulan Syawal duit saya tahun 2000 telah sampai kepada nisab, maka tiap-tiap tahun yakni bulan Syawal yakni 14 hari bulan sebagai misal saya mengeluarkan zakat. 14 hari bulan Syawal, tiap-tiap bulan saya mengeluarkan zakat sampai yakni tahun ini. Maka zakat yakni simpanannya 14 Syawal. 14 Syawal. Ini adalah zakat yang berbeza. Baik, bagaimana dengan zakat yakni perniagaan? Zakat perniagaan saya mula yakni misalnya bulan Muharram seperti mana kita mengatakan. Nampak tak? Haulnya berbeza. Jadi saya membeli yakni handphone yakni pada tahun 2021 ini, yakni bulan Muharram yang telah lepas ataupun bulan Muharram tahun lepas ini misalnya saya membeli yakni 100 yakni handphone. Selepas itu tahun ini Muharram telah sampai ini kepada haul dan saya telah jual 50 seperti mana kita mengatakan, maka dia mengeluarkan zakat ini bagi 15,000 ini misal tadi ya. Maka zakat ini bagi 15,000 adalah zakat bagi 15,000. Lepas itu zakat bagi 10,000 bagi apa? Yang ni bagi duit simpanan. Bila yang ni diwajibkan dia mengeluarkan yang ni bagi 14 Syawal. Jadi dia ada dua haul yang ni di sini. Satu haul yang ni bulan Muharram, lagi satu haul yang ni bulan yang ni Syawal. Itu sebab ini orang yang ada perniagaan yang ni mesti faham ini masalah ini. Jangan kita menyatukan yang ni ke semuanya, jadi dia menjadi campur aduk. Lepas itu kita juga menjadi keliru. Dan kita hanya ada sebahagian yang ni peniaga dia tak faham ini. Dia menyangkakan zakatnya hanya duit simpanannya sahaja. Tapi bagaimana dengan kedainya? Bagaimana dengan barangannya ni yang dia berniaga? Dia nak kena mengambil iktibar. Dia bukan yang ni zakat, yang ni seorang peniaga hanya duit simpanan saja. Ini masalah besar. Mungkin ada orang menyangkakan dia dah keluarkan zakat, tapi sebenarnya ini selama dia melakukan perniagaan, dia belum lagi mengeluarkan sebahagian daripada zakatnya. Ini adalah kesilapan sebahagian yang ni orang yang melakukan perniagaan, yang tidak memahami yang ni masalah ini. Mereka mungkin menyangkakan mereka telah mengeluarkan zakat, tetapi hakikatnya ini mereka belum mengeluarkan zakat sepenuhnya. Kita tidak mengatakan mereka tidak mengeluarkan zakat langsung.
Hatta kalau mereka mengeluarkan zakat, mungkin mereka menyangkakan zakat simpanan saja. Dia kira duit dia berapa banyak dekat bank. Seperti mana ramai orang hari ini, dia datang ini ke masjid, dia mengatakan saya ada duit dalam bank sekian-sekian. Jadi dia mengeluarkan hanya duit dalam bank. Tapi bagaimana duit di rumahnya? Bagaimana cash yang dia simpan? Semua nak kena mengambil kira. Bagaimana dengan perniagaannya kalau sekiranya dia ada yang ini perniagaan? Bila haulnya? Dia masih mengetahui yang ini haul perniagaan bila. Kalau kita menanyakan kepada dia misalnya ini awak melakukan perniagaan bila ini haul awak? Saya pun tak tahu. Ya salam, ini bagaimana nak mengeluarkan zakat? Dan kita tidak boleh mengatakan tak apa saya campur ke semuanya yang ni. Macam mana yang ni kita nak kira? Kita nak campur yang ni ke semuanya. Sebab kita kena mengambil iktibar barangan perniagaan. Kita kalau jual baju yang ni misalnya, bukan saja masalah yang ni baju yang telah dijual, bagaimana baju yang belum dijual, kita harus mentakdirkan apa yang ni harganya. Jadi saya ingin membicarakan perkara-perkara seperti ini supaya kita dapat berfikir. Ini adalah daripada masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi harus kita faham ini perkara ini dengan baik. Kalau ada orang menyangkakan bab zakat ini mudah, ini hanya kita ada nisab haul, ia bukan ini semudah ini itu. Kalau tak, ini ulama kita tidak mengarang kitab ini seperti ini kitab Umdah ini. Kita lihat ini bab zakat. Ada beberapa perkara yang lain yang kita harus mengambil iktibar. Baik, sekarang ini kita pergi kepada yang seterusnya. Jadi berapa banyak dia kena keluarkan? Penulis mengatakan hiya rubu'ul usyur, yakni maksudnya 2.5%. 2.5%. Jadi tadi misal kita mengatakan zakat ini bagi jualan handphone tadi, dia beli 100 handphone, dia dapat jual 50 dalam 1 tahun, maka dia tiap-tiap handphone yang ini dia jual misalnya $150. $50 adalah keuntungannya, $100 cost price-nya. Maka apabila dia jual 50, maka berapa yang ni profit adalah 5,000, betul ke tidak? Selepas itu cost price-nya juga 5,000. Bagi 50 handphone. Lagi 50 handphone belum dijual. Juga kita mengambil iktibar. Sebab dia niat perniagaan bagi handphone 50 tadi. Jadi 50 handphone yang belum dijual harganya 5,000. 50 handphone yang telah dijual harganya 5,000 dan keuntungannya juga 5,000. Jadi 5,000 campur 5,000 campur 5,000. Berapa yang ni dia keluar? Dia keluarkan bagi 15,000. Jadi 2.5% daripada 15,000. Jadi kita boleh kira yang ni. Hanya beberapa ratus sahaja duit zakatnya. Selepas itu penulis ini mengatakan dengan 2 syarat. Ini tadi saya dah ringkaskan ini syaratnya, tapi kita lihat lagi sekali apa yang ini penulis ini mengatakan. Dia mengatakan bisyartaini. Diwajibkan dia mengeluarkan zakat perniagaan dengan 2 syarat. Yang pertama sekali adalah ayyam talikahu bi muawadah. Ini seperti mana tadi saya mengatakan itu. Sebab tadi saya memberikan misal satu orang beli handphone. Tapi kalau dia diberikan sebagai hadiah misalnya. Dia diberikan ini sebagai hadiah. 100 handphone yang ini diberikan ini sebagai yang ini hadiah. Ini adalah situasi yang berbeza. Berbeza. Ini yang akan disebutkan ini oleh penulis ini nanti. Jadi yang pertama sekali adalah dia memilikinya dengan adanya transaksi. Yakni seperti apa? Seperti dia membeli. Seperti yang ini dia membeli ini handphone tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yanwiya hala tamalluki atijarah. Dia niat perniagaan. Jadi dia membeli barangan itu dan dia niat ini perniagaan. Maka ini adalah 2 syarat yang mana diwajibkan ke atasnya haul. Apabila sampai kepada akhir haul, kita lihat sama ada wangnya sampai kepada perniagaannya sampai kepada nisab ataupun tidak. Ada sebagian orang misalan dia jual handphone. Kita memberikan misal handphone sekali lagi Dia jual handphone, tapi dia jual handphone sedikit saja. Misalan dia beli 10 handphone. Niat yang ini perniagaan. 1 handphone $100, 10 handphone $1,000. Pada akhir haul, dia jual ke semua 10 handphone, dia dapat keuntungan 1,000. Ini tidak ada zakat. Betul ke tidak? Walaupun haulnya bermula, apabila dia beli handphone tersebut dan dia niat perniagaan, haulnya bermula. Akan tetapi pada akhir haul, tidak ada zakat ini baginya. Apa sebabnya? Sebab dia tidak sampai kepada nisab. $2,000 belum lagi sampai ini kepada nisab. Selepas itu penulis mengatakan falau malakahu. Ini adalah misal yang akan disebutkan oleh penulis apa yang dimaksudkan dengan dia memiliki dengan transaksi. Dia mengatakan kalau dia memilikinya bi'irsin au hibatin. Satu orang mendapat harta waris daripada bapa dia yang telah meninggal misalnya. Dan dia mendapatkan harta ini warisan.
Maka ini kita mengatakan dia mendapatinya, yakni bukan yakni dengan apa-apa yang ini transaksi. Dia mendapati dengan warisan ataupun dia mendapati dengan hadiah, hibah. Satu orang yang ini memberikannya yakni sebagai yakni hadiah. Satu orang yang ini dapat yakni hadiah, yakni misalan. Maka ini berbeza dengan dia membelinya. Ini berbeza yakni dengan dia yakni membelinya. Satu orang yakni dia mendapat hadiah, tak semestinya dia niat perniagaan, betul ke tidak? Sekarang ini misalan seorang yang bapa yang meninggal dunia dan dia ada 100 handphone. Maka anak lelaki misalan dia tinggalkan anak lelaki mendapat ini hartanya misalan, maka barangan tersebut ini diberikan ini kepada anak lelakinya. Maka sekarang ini kita mengatakan yakni tidak ada transaksi di sini. Dia mendapati yakni warisan itu begitu sahaja. Maka di sini tidak ada zakat yakni bagi barangan yakni tersebut. Kita tidak mengatakan ini adalah zakat yakni perniagaan. Sebab yakni pertama sekali dia mendapatinya bukan yakni dengan transaksi, dan perkara yang kedua dia tidak niat yakni untuk melakukan perniagaan. Au bai'in walam yanwi tijara fala zakata. Ataupun yakni kalau dia membeli barangan itu tapi dia tidak niat perniagaan. Ini seperti juga misal tadi kita mengatakan dia beli 100 handphone, dia mengatakan saya nak simpan saja. Saya tidak mau melakukan apa-apa perniagaan. Fala zakata. Tidak ada zakat ini bagi perkara tersebut. Jadi dia mesti ada transaksi, dan perkara yang kedua adalah dia mesti niat perniagaan. Apabila dia niat perniagaan baru mula haul, kalau tidak ini tidak mula haul. Fa in ishtarahu bi nisabin kamilin. Penulis mengatakan kalau sekiranya dia membelinya dengan nisab kamilin minan naqdain. Inilah misal seperti dia beri 100 handphone misalnya. Tiap-tiap handphone $100. 100 handphone di $10,000. Taib $10,000 walaupun dia belum jual, dah sampai nisab ke belum? Dah sampai nisab. Selepas itu beliau mengatakan bana haulahu ala haulin naqdi. Bana haulahu ala hauli an-naqdi wa in ishtarahu bi ghairi dhalika imma biduni nisab atau bi ghairi naqdin. Sekarang yakni kalau dia membelinya misalan, dia membeli yakni 100 handphone, maka setelah dia membelinya dan dia niat perniagaan, bermula nisab. Bermula haul. Maka sekarang ini haulnya bermula ini dengan wang yang digunakan untuk membeli barangan itu. Walaupun dia belum lagi memulakan perniagaan. Walaupun haulnya telah bermula. Ini penulis mengatakan. Haulnya ini telah bermula. Kalau sekiranya dia membelinya dengan selainnya, yakni misalan yakni dia membeli yakni barangannya bukan yakni dengan wang, tapi dengan barangan yang lain. Ini seperti barter trade. Dia membeli yakni dengan barangan yakni yang lain. Juga kita mengambil iktibar berapa harga barangan itu. Imma biduni nisab atau bi ghairi naqdin. Sama ada dia belum lagi sampai kepada nisab, ini misalan dia punya capital misalan $2,000. $2,000. Sama ada dengan 2,000 dalam segi apa kita mengatakan wang ataupun yakni dalam segi barangan. Dalam segi wang, kalau dia belum lagi sampai kepada nisab, ini belum lagi haul. Au bi ghairi naqdin, selain ini daripada barangan, seperti mana kita mengatakan selain daripada wang seperti barangan, fa hauluhu minasyira. Bila yakni haulnya yakni bermula, yakni apabila yakni berlaku dia melakukan pembelian, yakni dia membeli yakni barangan yakni untuk berniaga. Yakni sebagai misal, satu orang ini misalan dia ada kereta. Selepas itu dia jual yakni keretanya, dan dengan penjualan yakni kereta maksudnya dia tukar kereta dengan barangan. Dia memberikan keretanya kepada seseorang itu dengan apa? Dengan 100 handphone. Dan dia niat yakni 100 handphone ini sebagai perniagaan, maka mula haul. Mula haul yakni dengan pembelian. Jadi sama ada dia membeli dengan wang ataupun dia membeli dengan barangan. Kita kena lihat sama ada dia sampai kepada yakni kalau dia sampai, sama ada dia sampai kepada nisab ataupun dia tidak sampai yakni kepada nisab. Haulnya bermula. Bilakah yakni haulnya bermula? Haulnya yakni bermula dengan dia membeli barangan itu. Sama ada dia membeli dengan wang ataupun dia membeli dengan barangan. Yakni sama seperti misal tadi kita mengatakan dia membeli 100 handphone, maka haulnya bermula dengan pembelian. Begitu juga kalau dia membeli handphone tersebut dengan selain daripada wang, haulnya yakni bermula yakni dengan dia membeli barangan yakni untuk yakni perniagaan. Sama ada ia sampai kepada nisab ataupun tidak, haulnya akan bermula. Ini berbeza dengan bagi emas dan perak. Zakat bagi emas dan perak, ia hanya bermula haul apabila dia telah sampai kepada nisab. Tapi zakat perniagaan
sama ada dia sampai kepada nisab ataupun tidak, haulnya yang ini telah yang ini bermula. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini sebabkan masa, kita akan teruskan pada minggu yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.